Komitmen tinggi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memenuhi Perjanjian Malaysia 1963 memastikan pentadbiran kerajaan perpaduan mampu bertahan hingga habis penggal PRU15, kata penganalisis. Fellow Majlis Profesor Negara, Jeniri Amir berkata, kepimpinan Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah tidak mempunyai sebab untuk meninggalkan kerajaan perpaduan dan menyokong gabungan lain untuk menubuhkan kerajaan. Katanya dalam tempoh singkat 1 tahun, banyak yang direalisasikan. Itu buktikan komitmen dan keikhlasan Perdana Menteri ke-10 untuk tunaikan janji. Tiada sebab untuk mereka bertukar pendirian. Saya percaya mereka akan terus menyokong kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri hingga pilihan raya umum akan datang. Beliau mengulas kenyataan Anwar yang mengatakan terdapat cubaan pihak tertentu meminta GPS meninggalkan gabungan kerajaan perpaduan namun ditolak oleh Premier Sarawak Abang Johari Openg. Katanya tidak ada sebab untuk GPS atau Abang Johari beralih sokongan. Saya kira kerana di bawah kepimpinan Perdana Menteri, Kerajaan Perpaduan jelas buktikan komitmen untuk penuhi MA63. Tambahnya, rakyat dua negeri itu juga tidak selari dengan ideologi pembangkang seperti PAS, maka menyukarkan kerjasama. Katanya kalau dibandingkan di pihak Perserikatan Nasional itu juga jadi salah satu faktor. Dalam konteks sekarang dengan pendirian PAS dilihat ekstrim oleh penduduk Sabah dan Sarawak, ini tidak serasi dengan ideologi dan perjuangan GPS dan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak keseluruhannya. Yakinilah kerajaan ini tidak tumbang selagi GRS dan GPS menyokong kerajaan perpaduan. Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Melaya pula berkata, pembangkang tidak lagi boleh menggunakan nama GPS dan GRS dalam usaha menebuk atap kerana pendirian mereka jelas bersama Anwar. Katanya kenyataan Abang Johari itu tutup terus pintu mana-mana pihak yang cuba untuk menggulingkan kerajaan perpaduan guna nama GPS untuk dapatkan sokongan. Ini mesej pembangkang yang cuba jual nama GPS dan GRS untuk mereka tumbangkan kerajaan. Ia dinoktakan secara tegas olehnya. Pembangkang sepatutnya sedar mesej Abang Johari dan Perdana Menteri ini dalam konteks cubaan tebuk atap. Mereka kena tunggu hingga PRU akan datang. Lebih-lebih lagi, Anwar juga berjaya menambah hati kepimpinan kedua-dua negeri melalui pelbagai program pembangunan untuk kemakmuran dan perkembangan ekonomi Sabah dan Sarawak. Katanya setakat ini layanan kerajaan perpaduan memuaskan hati pemimpin walaupun tidak 100% sempurna. Anwar berjaya melayan tuntutan sebaiknya dilakukan secara realistik berdasarkan ekonomi dan pembangunan negara. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu tidak mahu melayan syarat disyorkan Murshidu Ampas Datuk Hashim Jassin supaya parti itu meninggalkan DAP sebagai prasyarat untuk bekerjasama dengan PAS. Sebaliknya beliau berkata keputusan untuk terus bekerjasama dengan DAP diambil dari ketetapan PAS sendiri iaitu pada 2008 dan 2013 merujuk kerjasama PAS, PKR dan DAP dalam pilihan raya umum ke-12 dan PRU ke-13. Kami ikut jejak langkah PAS bersama dengan DAP tahun 2008 dan 2013. Betul. Itu seruan biasa itu. Seruan biasa yang kita tak melayalah seruan itu sebab PAS ini telah bekerjasama dan memuji DAP melambung ke langit 2008 dan 2013. Dalam pada itu, Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalan makanan khususnya telur ayam dan padi akan mencukupi menjelang musim perayaan tahun depan. Veteran UMNO mempersoal peranan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dalam memberi penerangan mengenai hubungan antara parti dengan DAP sehingga menerima teguran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, dia mengambil maklum teguran Perdana Menteri supaya pemimpin parti itu kerap turun padang memberi penjelasan. Katanya, saya terkedu apabila PMX menasihati kepimpinan UMNO supaya turun padang bagi menjelaskan hubungan dengan DAP. Kenapa biarkan orang lain bersuara begitu? Di mana ahli MKT yang ramai itu, UMNO ada 191 bahagian. Tidak boleh ke setiap ahli MKT ditugaskan untuk menjadi abang angkat atau bapa angkat atau angkat kepada beberapa bahagian untuk turun padang bagi menerangkan kekeliruan tentang hubungan UMNO dan DAP. Perdana Menteri menasihati UMNO untuk kerap turun padang bertemu dengan ahli akar umbi dan rakyat untuk memberi penjelasan berkenaan beberapa isu yang membelenggu parti itu terutama mengenai hubungan baik dengan DAP. Pengerusi PH itu berkata perkara itu perlu dilakukan jika UMNO mahu memulihkan parti yang kini dilihat sokongan yang diterimanya semakin merosot. Sementara itu, Mustafa mengkritik ahli MKT yang dilihat lebih teruja untuk merobot tiket bertanding dalam pilihan raya berbanding bekerja bagi menarik sokongan rakyat kepada parti. Katanya, apakah mereka hanya mahu menjadi MKT sebagai tiket untuk bertanding dalam pilihan raya? Bila parti kalah, Presiden disalahkan. Suruh Presiden letak jawatan, konon Presiden yang bertanggungjawab. Sedangkan mereka tidak buat kerja. Masa semakin singkat, PRU 16 akan diadakan dalam masa 3 hingga 4 tahun lagi. Cawangan dan bahagian masih lagi pensan akibat tumbukan PRU 15 bila nak bangun. Mustafa menegaskan MKT UMNO kena bertindak mulai sekarang dan tidak guna hanya sekadar berkonvensyen. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan Parti Amanah Negara yang dipilih menerajui parti berkenaan bagi sesi 2023 hingga 2026. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya berharap barisan kepimpinan berkenaan dapat mengekalkan hubungan yang utuh di dalam kerajaan perpaduan demi manfaat rakyat dan negara.
Katanya menerusi hantaran di Facebook, tahniah Datuk Seri Muhammad Sabu dipilih sebagai Presiden Amanah. Senator Dr. Mujahid Yusof Timbalan dan Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, memperoleh undi tertinggi daripada 27 yang dipilih. Semoga hubungan amanah dengan UMNO terus kukuh dalam kerajaan perpaduan. Muhammad berjaya mempertahankan jawatan sebagai Presiden Amanah bagi penggal 2023 hingga 2026 pada pemilihan kepimpinan parti itu pada Ahad. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan bergandengan dengan Mujahid selaku timbalan, manakala jawatan naib Presiden pula masing-masing diisi oleh Dr. Zulkifli, Dr. Siti Mariam Mahmud dan Adli Zahari. Perlembagaan parti tersebut menetapkan kedudukan 5 jawatan tertinggi, termasuk Presiden ditentukan secara konsensus oleh 27 pimpinan tertinggi yang dipilih oleh perwakilan. Berdasarkan perlembagaan berkenaan, seseorang hanya boleh menjadi Presiden selama 3 penggal berturut-turut. Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah tidak mahu terburu-buru dalam proses menggabungkan kedua-dua parti untuk memastikan ia dilaksana secara teratur serta mencapai objektif memperkukuh perjuangan membela rakyat. Presiden Star Jeffrey Kitingan berkata kedua-dua parti ketika ini melihat kepada mengadakan program bersama yang mampu membantu rakyat Sabah. Majlis sebutan hari ini, majlis hari Natal dan Tahun Baru yang dianjurkan bersama dengan Star dengan PBS. Ini yang julung-julung kali dibuat dan kami berterima kasih atas sokongan dan dorongan daripada semua pihak dan juga kerjasama yang telah kita tunjukkan mempunyai potensi yang besar kerana kalau kita boleh kerjasama dengan penganjuran ini sudah tentunya banyak lagi kerjasama yang kita boleh buat di masa yang akan datang. Mau supaya rakyat ini memberi restu dan sokongan atas kerjasama ini supaya kita tidak berjauhan. Kitingan dan juga Timbalan Ketua Menteri Satu berkata, kerjasama seperti itu penting bagi memastikan masa, wang dan tenaga PBS dan Star tidak dibazirkan dengan pelingkahan, sebaliknya disalurkan untuk membina kekuatan kedua-dua parti itu selain memperkukuh kebungan rakyat Sabah. Rakyat pun tidak bingung, rakyat pun selesa kerana dia bangga ada kerjasama. Jadi orang pun tidak buang tenaga untuk berlingkah antara sesama. Timbalan Presiden PBS, Jahid Jahim pula berkata, terdapat keinginan dalam kalangan pemimpin serta ahli untuk melihat kedua-dua pihak bekerjasama dengan lebih rapat dan PBS menyambut hasrat tersebut dengan langkah yang sesuai. Pada 13 Disember lepas, Setiausaha Agung PBS, Julita Manjuki dan Setiausaha Agosta, Edward Linggu dalam kenyataan bersama memaklumkan kedua-dua pihak dijangka menandatangani memorandum kerjasama sebelum Tahun Baru Cina 2024. Tidak perlu untuk menubuhkan kerajaan perpaduan di Johor ketika ini kerana kerajaan negeri di bawah pentadbiran Barisan Nasional kini kukuh dan stabil. Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, Lim Tian Sun berkata, kestabilan kerajaan Johor di bawah pentadbiran BN itu sepatutnya dikekalkan sehingga pilihan raya umum ke-16. Beliau yang juga Exco Kesihatan dan Perpaduan Negeri menjelaskan prestasi luar biasa berjaya dibuktikan Johor yang diterajui Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi selepas pilihan raya negeri. Katanya kerajaan Johor ini telah ditubuhkan pada PRN yang lepas, iaitu pada Mac 2022, iaitu sebelum berlangsungnya pilihan raya umum ke-15. Bangsa Johor telah membuat keputusan untuk memberi mandat kepada Barisan Nasional untuk menerajui kerajaan Johor. Pada Sabtu, ketika Konvensyen Nasional Amanah 2023 di Kelang Selangor, seorang perwakilan Parti Amanah Negara dilaporkan menggesa supaya kerajaan perpaduan di Johor segera ditubuhkan. Perwakilan Johor Zuhan Zain berkata, ketika ini kerajaan di negeri berkenaan hanya diterajui satu parti sahaja dan tidak selari dengan semangat kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Tian Sun yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Yong Peng berkata, kerajaan Johor ketika ini mempunyai hubungan yang cukup baik dengan kerajaan persekutuan dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, saya amat menghormati pandangan dari perwakilan atau pemimpin amanah. Namun saya berpendapat usaha untuk menubuhkan sebuah kerajaan perpaduan di Johor bukan satu keperluan.
Kerajaan Johor kini berada pada gear 6 membangunkan infrastruktur dan ekonomi Johor. Pada Khamis, seluruh usaha kini tertumpu kepada menjayakan agenda Maju Johor dan mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Pada 27 September lalu, On Hafiz dilaporkan berkata tiada keperluan untuk Johor menubuhkan kerajaan perpaduan seperti di peringkat pusat pada ketika ini. On Hafiz juga pengerusi UMNO Johor dilaporkan berkata, ini kerana kerajaan negeri pimpinan BN ditubuhkan selepas pilihan raya negeri Johor yang diadakan sebelum pilihan raya umum ke-15. Sebelum ini, beberapa pemimpin Pakatan Harapan termasuk Timbalan Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan meminta agar kerajaan Johor membuat rombakan terhadap Barisan Exco dengan memberi 3 jawatan kepada adun PH. Perkara sama turut disuarakan Naib Pengerusi DAP Johor, Johnny Ching, yang memberitahu sudah tiba masa kerajaan Johor menerima wakil daripada PH yang terdiri daripada DAP, PKR dan Amanah dalam Barisan Exco Kerajaan Negeri. Pada pilihan raya negeri Johor, BN memperoleh kemenangan 2/3 dengan memenangi 40 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. PH pula memenangi 13 kerusi dengan DAP memperoleh 10 kerusi, manakala PKR, Amanah dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda masing-masing 1 kerusi. Seterusnya, Perikatan Nasional hanya memenangi 3 kerusi, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia 2 kerusi dan PAS 1 kerusi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan tomahan kononnya pembangunan sistem pangkalan data utama PADU adalah satu pembaziran kerana melibatkan kontrak beratus juta ringgit. Rafizi malah menegaskan tidak berasa terkejut apabila ada suara sumbang yang membuat tuduhan demikian kerana beliau memang menunggu perkara itu ditimbulkan. Katanya PADU dibangunkan sepenuhnya oleh penjawab awam daripada 3 agensi utama iaitu Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan dan Unit Pemodelan Tadbiran dan Perancang Pengurusan Malaysia yang melibatkan kerjasama semua agensi lain. Bagi saya, PADU ini kerana ia melibatkan keseluruhan kepakaran dan tenaga penjawab awam, bukan konsultan dan kontraktor luar. Untuk rekod, PADU merupakan pangkalan data maklumat di peringkat isi rumah yang meliputi bilangan isi rumah, rekod pendapatan, tanggungan anak isi rumah mengikut peringkat pendidikan, lokasi isi rumah dan bilangan kenderaan isi rumah. Ia juga merangkumi rekod bantuan yang telah diterima dari jabatan kerajaan di dalam isi rumah dan maklumat-maklumat lain yang boleh membantu menentukan pendapatan boleh belanja setiap isi rumah. PADU sekaligus membantu kerajaan dalam mengagihkan subsidi dan bantuan dengan lebih berkesan selain menjadi penyelaras data antara agensi-agensi sedia ada. PADU akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari 2024 sebelum dibuka selama 3 bulan untuk memberi peluang kepada rakyat mengesahkan dan mengemaskini data sosioekonomi mereka. Mengulas lanjut, Rafizi menjelaskan PADU dibangunkan oleh penjawab awam menggunakan peruntukan sedia ada dan segala infrastruktur yang telah ada tanpa perlu membuka tender baru kepada pihak swasta. Justru katanya ia tidak melibatkan perbelanjaan tambahan seperti yang selalu berlaku setiap kali ada sistem baru diperkenalkan oleh kerajaan. Tambah beliau, PADU dibangunkan dari Mei hingga Disember 2023 sekaligus mengatasi pelaksanaan projek-projek sistem dikendalikan oleh pihak swasta daripada segi keupayaan menyiapkan sistem untuk keperluan kerajaan dan rakyat dalam tempoh yang begitu singkat. Ujar beliau, PADU tidak akan melibatkan pembayaran setiap tahun kepada penyediaan sistem pihak swasta seperti yang selalu berlaku kerana ia dibangunkan sepenuhnya oleh penjawab awam dan milik kerajaan sepenuhnya. Katanya PADU berjaya disediakan dalam tempoh yang singkat dan tanpa peruntukan tambahan kerana hasil penat lelah penjawab awam yang bersengkang mata selama 7 bulan. Dari awal setelah lontarkan cabaran ini kepada pasukan teras bahawa PADU ialah satu peluang untuk membuktikan kepakaran yang ada dalam kalangan penjawab awam. Saya berdoa kewujudan PADU akan membawa perubahan besar kepada perkhidmatan awam daripada kerajaan kepada rakyat. Memang pasukan teras yang mengusahakan PADU akan terus berdepan dengan cabaran. Tetapi jika ada pujian mengenai PADU, pujian itu layaknya kepada penjawab awam. Terdahulu beliau menerangkan tempoh 3 bulan untuk rakyat mengesahkan dan mengemaskini data dalam PADU bagi memastikan data kerajaan itu adil kepada rakyat kerana data PADU akan digunakan untuk menyasarkan subsidi kepada golongan yang layak kelak. Tambah beliau lagi, proses membina PADU melibatkan pembangunan sistem data yang paling besar pernah dibuat oleh sektor awam yang mungkin paling besar dalam sejarah negara. Katanya ia melibatkan berpuluh perincian data, nama, umur, jantina, isi rumah dan lain-lain bagi setiap 32 juta rakyat Malaysia yang membentuk ratusan juta titik data di dalam PADU.